Baik, langkah pertama dalam melakukan penyelesaian masalah inventif adalah dengan memahami pernyataan masalah yang telah diberikan. Okey, ini adalah contoh pernyataan masalah yang diberikan. Yang mana dalam hal ini wujud masalah yang berlaku pada produk meja. Dalam kes ini produk yang ingin dianalisis adalah meja. Jadi masalah yang berlaku di sini adalah kaki meja tersebut bergoyang, dan ianya disebabkan oleh beberapa orang rakan pelajar yang telah menarik dan juga menolak meja bagi memastikan sampah-sampah di bawah meja ini dapat disapu. Jadi antara masalah penjangkaan fizikal ataupun bentuk penjangkaan fizikal yang ada, yang pertama adalah penjangkaan fizikal ataupun yang berkaitan dengan penjangkaan fizikal berat. Berdasarkan pernyataan masalah, jadi tugas pelajar adalah untuk menerangkan bagaimana aplikasi kaedah penyelesaian inventif boleh dilakukan dalam situasi tersebut. Kemudian pelajar juga dikehendaki untuk menerangkan setiap langkah ataupun fasa yang terdapat dalam penyelesaian masalah inventif dan berikan cadangan bagaimana masalah ini diselesaikan melalui prinsip inventif. Jadi dalam langkah yang pertama, ini merupakan langkah pertama dalam penyelesaian masalah inventif, iaitu pelajar akan membuat analisis fungsi. Jadi tujuannya adalah untuk mengenal pasti apakah punca masalah yang terdapat dalam pernyataan tadi, dan seterusnya pelajar akan menghasilkan lukisan model fungsi. Jadi langkah pertama ataupun proses pertama, pelajar akan menghasilkan jadual yang berkaitan dengan fungsi produk tersebut. Katakan ini adalah gambar rajah yang diberikan berkaitan dengan produk meja. Jadi dalam gambar ini terdapat beberapa komponen yang ada, iaitu yang pertama adalah skru, kemudian muka meja adalah komponen yang kedua, dan yang ketiga adalah kaki meja. Manakala lantai ini pula adalah super system. Ingat balik nota yang cikgu dah berikan, apakah yang masuk dalam super system. Jadi hasilkan jadual seperti ini terlebih dahulu bagi memudahkan anda menghasilkan lukisan model fungsi, iaitu produk meja ini berfungsi untuk memegang buku. Kemudian kita pecahkan produk meja ini kepada beberapa komponen. Seperti yang cikgu dah nyatakan tadi, terdapat 3 komponen. Yang pertama skru, yang kedua adalah muka meja, dan seterusnya yang ketiga adalah kaki meja. Jadi kita akan hasilkan jadual seperti ini untuk menunjukkan apakah fungsi setiap komponen tersebut. Sebagai contohnya dalam skru ni, fungsinya adalah untuk memegang kaki meja dan juga muka meja. Jadi kalau pelajar perhatikan dalam gambar ini, skru ni berfungsi untuk memegang kaki meja dan juga muka meja. Seterusnya kaki meja juga berfungsi untuk memegang muka meja. Dan akhir sekali muka meja pula berfungsi untuk memegang buku. Setelah dalam menghasilkan lukisan model fungsi, apa yang pelajar perlu lakukan adalah dengan menggunakan simbol-simbol ataupun bentuk yang sesuai bagi mewakili setiap komponen dan juga subsistem serta objek yang terdapat dalam sesuatu produk. Sebagai contoh dalam hal ini, terdapat 3 komponen yang ada dalam produk meja. Yang pertama kaki meja, diikuti dengan muka meja, dan seterusnya skru. Kemudian terdapat juga objek, iaitu buku, yang diwakili oleh simbol eclipse. Kalau pelajar perhatikan, terdapat perbezaan antara komponen. Yang ini adalah simbol yang segi 4 merujuk pada komponen, manakala simbol ataupun bentuk ellipse ni ataupun oval yang merujuk pada objek.
Dan yang seterusnya, simbol ataupun bentuk seperti bentuk trapezium ni yang merujuk pada super system. Jadi dalam hal ini, dalam penyataan masalah yang telah diberikan, terdapat dua super system, iaitu yang pertama lantai dan yang seterusnya adalah pelajar. Seterusnya, hasilkan garisan interaksi, yang mana dalam hal ini kita akan gunakan garisan interaksi berguna tetapi tidak mencukupi, yang diwakili oleh garisan putus-putus. Garisan putus-putus bermaksud wujudnya masalah yang berlaku dalam model fungsi ini. Manakala garisan interaksi yang membentuk seperti bengkang-bengkok seperti ini, yang ini adalah garisan interaksi merujuk pada masalah ataupun yang memudaratkan. Seperti dalam pernyataan masalah yang telah diberikan tadi, pelajar telah menarik dan juga menolak meja sehingga menyebabkan kaki meja tersebut bergoyang. Tetapi dalam hal ini yang bergoyang disebabkan oleh komponen skru ni yang telah longgar. Apabila skru tersebut longgar, maka cantuman yang terdapat pada kaki meja menjadi semakin longgar, maka kaki meja tersebut mengalami masalah bergoyang. Dalam garisan interaksi yang seterusnya, yang ini kita gunakan garisan interaksi berguna kerana lantai, apabila ianya memegang kaki meja, lantai ini tidak dipegang oleh skru. Sebaliknya lantai ini sebagai super system, dia bertindak secara individu ataupun bertindak secara berasingan, maka ianya tidak dipengaruhi oleh skru tadi. Walau bagaimanapun dalam kes ini, skru tadi, komponen skru tadi yang longgar disebabkan pelajar ni menarik dan juga menolak meja, telah menyebabkan kaki meja tersebut bergoyang. Jadi kita tak gunakan garisan interaksi ini untuk merujuk kepada masalah. Yang ini tak betul. Sebaliknya kita gunakan garisan interaksi bermasalah ini merujuk pada skru, iaitu skru tadi mengalami masalah longgar apabila pelajar telah menarik dan juga menolak meja. Seterusnya, pelajar akan menulis rumusan. Rumusan ini adalah berdasarkan kepada lukisan model fungsi. Yang ini adalah dalam bentuk gambar rajah. Jadi dalam rumusan, pelajar akan menulis dalam bentuk ayat ataupun satu perenggan yang ringkas, merumuskan apakah yang digambarkan dalam lukisan model fungsi. Jadi rumusannya adalah masalah kaki meja tersebut bergoyang disebabkan oleh komponen skru yang berfungsi untuk memegang kaki meja telah longgar. Hal ini disebabkan tindakan pelajar yang kerap menarik serta menolak meja tersebut sewaktu hendak menyapu lantai kelas. Jadi dalam rumusan ini pelajar kena nyatakan komponen apakah yang mengalami masalah. Yang ini merupakan komponen yang mengalami masalah. Dan masalah tersebut adalah kaki meja tersebut bergoyang. Dan punca daripada tindakan pelajar. Yang ini adalah puncanya.